وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita boleh sambung dah kelas kita telah lalu, telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, di mana kita dah masuk kitabus salat, the book of prayer, dan kita dah baca bab yang pertama, itulah babul azan wal iqamah, di mana kita dah berkongsi tentang muqaddimatu al-azan, the introduction of azan, di mana saya telah membaca definisi azan, fungsi dan kepentingan azan dan fadilat-fadilatnya, serta yang bersabit dengan hukum hakam azan, ya. Ada kata fardu ain, ada kata fardu kifayah, ada kata sunnah, ya. Kemudian kita dah masuk tentang syurut sihatil azan, syarat sah azan, ya, kerana azan adalah ibadah. Dan setiap perkara yang bersabit dengan peribadatan tak terlepas daripada syurutus sihah, ya, syarat sah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dulu kita bincang pasal wudu, ada syarat sah wudu. Kita bincang tentang mandi wajib, ada syarat sah mandi wajib. Azan pun sama, kerana ia adalah ibadah, ya. Jadi ada 7 tak silap saya syarat sah azan yang telah kita kongsikan. Malam ni kita nak masuk sunanul azan, perkara-perkara yang preferable, yang digalakkan ketika seseorang muazzin itu melaungkan azan. Ada 10 di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh, termasuk dalam buku-buku fiqh mazhab Asy-Syafi'i, lebih daripada 10 sebenarnya, ya. Tapi hak ni yang paling asas lah, ya, yang berasas kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, especially yang sahih. Tapi kalau ada lebih daripada 10, ia diterima as long as ada nasnya, ya. Panas. Okey, dapat. Pertama, muazzin seorang yang amanah. Ayakunal muazzinu aminan, ya. Dalam mana-mana aliran, mana-mana mazhab, sememangnya para ulama atau fuqaha, untuk fiqh lah, memang menggalakkan seseorang muazzin itu supaya dia adalah seorang yang amin, yakni amanah, ya. Kerana kita telah bincang salah satu daripada syarat sah azan ialah masuk waktu. Jadi seseorang yang menjaga waktu solat adalah seseorang yang amanah. Dia tak main-main dengan waktu solat. Asal masuk waktu solat aja dia azan. Asal masuk waktu solat dia azan, dan dia tidak melengah-lengahkannya. Seumpama Bilal bin Abi Rabah adalah seorang yang amin. Sebab itu Jabir bin Samurah dalam sahih Muslim menyatakan bahawa kana Bilal la yuakhiru al-azan an waqtihi wa rubbama akhara al-iqamatu syai'an. Wa rubbama akhara al-iqamata syai'an. Bilal tidak pernah melewat-lewatkan azan, ya, masuk waktu saja dia azan, masuk waktu saja dia azan. Sememangnya itulah sifat seseorang muazzin. Tak payah orang ajar dia. Dia tahu sendiri bila masuk waktu dia kena cepat-cepat azan. Jangan dilengah-lengahkan. Dan kadang-kadang dia melambat-lambatkan iqamah. Iqamah tak apa, ya. Iqamah lambat sikit pun tak apa, tengok kepada kemaslahatan. Ada kalanya kita iqamah cepat, ada kalanya kita iqamah lambat. Dan sememangnya ulama memang memakruhkan jika terus disambung antara azan dan iqamah. Umpama disebut oleh al-Imam Al-Yamani sahibul bayan, ulama besar mazhab Syafi'i, katanya alla yusalal azanu wal iqamah, supaya tidaklah seseorang muazzin itu menyambung antara azan dan iqamah.
Li'annahu idza fa'ala zalika fata maqsudul azan. Kerana jika ia melakukan yang demikian itu, maka terputuslah ataupun hilallah maksud kepada azan. Sebab azan nak panggil orang, kalau kita sambung terus, ya, tak terhasillah maksud itu. Dan kita dapati memang ada surau yang sambung terus, ya, membawa muda dia sambung terus. Tapi katanya dia mazhab Hanafi, membawa muda kan, ya, mazhab Hanafi pun ada banyak pendapat. Tapi sebaik-baiknya dilambatkanlah sedikit, jangan terus sambung, ya. Jadi Bilal orang yang amin atau amanah. Dan begitu juga muazzin-muazzin yang lain. Dia kena tahu, aku ni muazzin, sifat aku ialah amanah. Aku mesti azan tepat pada waktunya. Masa waktu saja azan. Ya. Sementara memang Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Dawud yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, di mana kata baginda SAW, al-imamu dhamin wal muazzinu mu'tamanun. Kata Nabi, seseorang imam itu adalah dhamin, yang menjamin, dan seseorang muazzin itu adalah orang yang diberi amanah. Maksudnya dia mesti jaga amanah berkenaan. Ada beberapa hadis yang lain, hadis Abi Mahzurah yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, umana'ul muslimin ala suhurihim wa salawatihim al-muazzinun. Penjaga-penjaga amanah orang-orang Islam ke atas solat-solat mereka dan waktu sahur mereka ialah orang-orang yang azan. Ya. Ialah kalau waktu subuh, kalau azan lewat, yang buatnya orang makan lagi, sedangkan waktu dah masuk. Sebab tu Nabi kata orang yang jaga sahur orang-orang Islam ialah orang-orang yang azan. Betul tak? Selagi dia tak azan, selagi itu kita makan sahur. Makan. Masuk waktu dah dia tak azan. Kalau kita benar-benar bergantung kepada azan. Ya. Mana tahu setengah orang dia memang bergantung kepada azan. Asal azan je dia berhentilah makan. Setengah orang mungkin tidak. Dia check time sebab dia tahu kadang-kadang muazzin ni lewat. Tengok time, bila masuk subuh dia stop lah. Ataupun hampir nak masuk subuh dia stop. Ya, dia tak betul-betul ikut azan. Ya. Sebab kita tahu kadang-kadang muazzin ni terlewat seminit, 2 minit. Dia tak. Dan itu tak sepatutnya berlaku. Masa waktu saja muazzin memang mestikan azan, ya? Kerana dia menjaga amanah orang-orang Islam dan sudut sahur mereka dan sudut waktu-waktu solat mereka. Kadang-kadang orang tunggu nak sembahyang, tunggu azan dulu. Takkan kita nak cek waktu solat all the time, ya? Kita yang ada handphone dah set siap, okey lah. Tapi setengah orang tidak, dia tunggu je azan, ya? Jadi kalau azan lambatlah dia solat. Lambat 5 minit, 10 minit je ustaz. Dah kira lambat lah bagi setengah orang. Dia masuk waktu, dia tu azan. Itu lebih baik, ya. Dan ini juga menjadi alasan kepada sebahagian para ulama yang kata muazzin lebih afdal daripada imam. Kerana muazzin ni dia orang yang amin, imam tak, ya. Nabi kata al-imamu dhamin wal muazzinu mu'tamanun. Imam tu adalah dhamin, penjamin. Muazzin itu adalah orang yang amanah. Of course lah, orang yang amanah lebih afdal daripada orang yang menjamin, ya. Dalam muamalah kan ada dhamin, ada babu dhaman, bab jaminan. Kita buat pinjaman, ada orang jamin kita. Jamin tu dalam dua keadaan lah. Boleh jadi dia jamin dia akan bayar kalau kita tak bayar, ataupun dia jamin nak bawa kita pergi ke muka pengadilan. Betul-betul jaminan tu adalah beberapa bentuk. Tapi itu dhamin, orang yang menjamin. Tapi seorang lagi dia panggil orang yang amin, orang yang amanah. Of course lah, orang yang amanah, al-amin, lebih afdal daripada orang yang menjamin tadi, ya. Jadi dia kata muazzin lebih afdal daripada imam. Kenapa? Kerana muazzin adalah orang yang amin, orang yang amanah. Imam tak. Di samping fadilat azan yang lain, nak dibandingkan dengan fadilat imam yang warid dalam nas, fadilat muazzin lebih banyak. Sebab itu dia kata muazzin lebih afdal, ya.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit dia kata muazzin lebih afdal. Dan mungkin adalah sebahagian ulama yang lain. Hatta dalam konteks mazhab Syafi'i pun ada ulama Syafi'i yang kata muazzin lebih afdal daripada imam kerana nas. Tapi kita tak nafi majoriti ulama kata imam lebih afdal lah, ya. Dalam mazhab Syafi'i ada 4 golongan. Pertama, ulama yang kata imam lebih afdal. Iaitu adalah pendapat majoriti. Kerana Nabi jadi imam, Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam. Orang yang hebat-hebat semua jadi imam, tak ada Bilal. Ya. Pendapat yang kedua kata Bilal lebih afdal kerana nas-nas yang diriwayatkan. Dulu saya pernah baca hadis-hadis tentang kelebihan azan. Ya, antara hadis yang paling sahih dan paling masyhur ialah hadis Muawiyah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Atwalun nasi a'naqan al-muazzinun yaumil qiyamah. Orang yang paling panjang azannya pada hari kiamat ialah orang yang azan. Ya, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat ialah orang yang azan. Orang yang paling panjang lehernya ada banyaklah pentafsiran. Salah satu ialah orang yang paling selamat pada hari kiamat. Jadi kelebihan-kelebihan itu tidak didapati dalam ataupun kepada imam. Tapi bila ada banyak kelebihan-kelebihan yang lain, ya. Jadi dia kata Bilal lebih afdal. Yang ketiga, annahuma sawa, sama saja. Ya, Bilal ke muazzin sama afdal. Tak ada kata Bilal lebih afdal daripada imam, imam lebih afdal Bilal, tak ada, sama saja. Dan yang keempat ialah melihat kepada kelebihan masing-masing. Al-Imam Abu Sa'id Al-Istakhri dinukilkan oleh ulama-ulama Syafi'i, umpama Imam Nawawi, Sahibul Bayan dan seumpamanya. Beliau kata tengok kepada kelebihan diri. Kalau orang tu ada kelebihan sebagai imam, afdal fi haqqi nafsihi ay yakuna imaman. Afdal pada hak dirinya untuk dia menjadi imam. Tapi kalau dia ada kelebihan sebagai Bilal, suara dia kuat, ya, ciri-ciri Bilal tu bagus untuk dia, maka dia afdal jadi Bilal. Dan saya lihat itu pendapat yang paling baiklah bagi saya, ya, saya lihat. Melihat kepada keadaan diri kita. Kalau dia layak jadi imam, itu afdal bagi dirinya. Kalau dia layak jadi Bilal, itu afdal bagi dirinya. Kalau dia tak layak kedua-duanya, tak layaklah kedua-duanya, ya. Jadi nak timbang tu payah juga. Kalau nak kata imam afdal, Bilal banyak nas ni. Kalau nak dibandingkan imam, nas Bilal lagi banyak. Tapi kalau nak kata Bilal ni afdal, Nabi jadi imam, Nabi tak ada Bilal walau sekali pun. Dan begitu juga khulafa' ar-rasyidun yang lain. Jadi nak kata hak ni lebih payah juga, ya tak? Jadi pendapat sebagai ulama umpama Al-Imam Abu Sa'id Al-Istakhri lahu wajhun fil mazhab. Ada pendapat yang kuat jugalah dalam mazhab, ya. Yang kedua, suara baik dan kuat. Hafazlah. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dan saya telah baca dulu. Tapi Nabi suruh Bilal jadi muazzin, ya. Dan Nabi berkata kepadanya, alqihi ala Bilal fa innahu anda minka sautan. Ajar Bilal apa yang kamu mimpi kerana ia lebih baik suara berbanding daripada kamu, ya. Ada muazzin Nabi yang lain nama Abi Mahzurah, juga Nabi memilih beliau seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah. Kerana Nabi ya'muru Aba Mahzurah ayyakuna Bilalan li'ului sautihi. Nabi SAW pilih Abi Mahzurah sebagai Bilal kerana kuat suaranya, tinggi suaranya. Bilal ni lagi kuat suara dia, lagi bagus. Lagi kuat suara dia, lagi bagus, ya. Dululah, masa dulu tak ada mukabbiratus saut, tak ada pembesar suara. Tapi jangan kuat sangat sampai pecah nak tekak. Itu dia panggil bari, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah disebut, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Yamani, ayakuna muazzinan, apa macam mana Syafi'i kata? Dia kata ayakuna, dia kata al-azan alla yakuna, macam mana tu? Dia kata al-azan ayakuna bi ghairi tamtitin wala baghyin wala tarannin. Azan hendaklah tidak berlaku tamtit, tak berlaku bari, tak berlaku taranni. Tamtit mana panjang sangat tarik, Allah lebih daripada hadnya, ya. Itu panggil tamtit, ataupun juga disebut sebagai tamdid. Yang kedua bari ni terlalu kuat,
Ya. Hatta yujawiz al-had. Kuat sangat sampai nak pecah, nak tekak. Macam itulah lebih kuat. Menjeritlah, kita kata menjerit. Nak kuat suara tapi jangan menjerit. Macam menjerit. Tak boleh. Suara kuat tapi jangan sampai tahap menjerit. Dan ketiga, tarannin, melagu-lagukan. Azan ni bukan nak tidurkan orang, dia nak panggil orang. Ya. Sebab itu yang standard dalam mazhab Syafi'i memang makruh. Dan saya kira ulama-ulama yang lain, mazhab yang lain pun sama lah. Tak perlulah melagu-lagukan sangat. Kita bukan nak dodol orang tidur, kita nak panggil orang azan, kita nak panggil orang solat. Ya. Jadi suara baik of course lah ya. Dan kuat juga. Kerana majoriti para ulama mensyaratkan azan dengan suara yang kuat. Kalau suara perlahan, tidak sah azan. Ya. Hari ni walaupun ada pembesar suara, mesti dengan kuat juga. Yalah, kalau pembesar suara ada pun, kalau kita azan dengan suara perlahan, tak kuat juga ya tak? Mana kena angkat dah sikit suara tu ya. Yang ketiga, suci daripada hadas, kecil maupun besar. Ini disepakati oleh para ulama bahawa bukan disepakati, majoriti. Ya, kalau kata disepakati tak sama ya, majoriti kata sunnah dan tidak wajib untuk seseorang muazzin itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya bila diazan, digalakkan dia dalam keadaan wudu. Ya. Kalau dia tak ada wudu, mana hadas kecil, makruh. Kalau dia hadas besar, lebih-lebih makruh, tapi tidak haram dan tak menjadikan azan itu tidak sah. Azan sah, okey, tapi makruh. Ya. Dia kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kerana azan ialah zikir. Dan zikir sebaik-baiknya dalam keadaan suci daripada kedua-dua hadas berkenaan. Kita baca dulu hadis Muhajir bin Qunfus dalam bab wudu dulu. Dalam bab qada al-hajah. Marra ala Rasulillah wa huwa yatawadda. Fasallama alaihi wa lam yarud hatta tawadda thumma radda alaihi wa qala innahu lam yamna'ni an arud alaihi ghayra anni innahu lam yamna'ni an arud alaihi ghayra anni karihtu an azkura Allah ila ala tumrin. Dia bagi salam, Nabi dengan wudu, Nabi tak jawab. Habis wudu baru Nabi jawab. Nabi kata, aku bukan tak nak jawab, tapi tadi aku tak ada wudu. Aku tak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan, melainkan dalam keadaan aku bersuci. Salam ya, sebab tu salam ni dia zikir. Jadi dikiaskanlah juga azan dalam hal berkenaan. Azan adalah zikir, jadi mesti dalam keadaan suci. Di samping ada juga nas yang kata tak boleh azan melainkan orang yang berwudu. Umpama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah daripada Abi Hurairah, kata Nabi, la yu'azzinu illa mutawaddi. Tidak boleh azan melainkan orang itu berwudu. Tapi hadis itu tidak sahih ya. Al-Busiri kata hadis dhaif. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah, dia sebut dalam Al-Majmu' hadis itu tidak sahih. Hadis itu banyak digunakan pakai oleh ulama mazhab Syafi'i dalam nak mengatakan bahawa berwudu mesti ke atas orang yang azan ataupun digalakkan. Tapi hadis itu tidak sahih. Dan adalah beberapa hadis yang lain. Tapi hadis Muhajir bin Qunfus tu hadis sahih ya. Jadi sebaik-baiknya ada wudu lah. Sementara bila kita habis azan digalakkan solat 2 rakaat, maka macam mana kita nak solat kalau kita tidak ada wudu? Tapi tak apa. Contohnya muazzin lewat mari kan, masuk surau dah 5 minit ataupun 10 minit dah masuk waktu. Azan dulu ada kata after that dah ada wudu. Tak apa. Azan je lah. Kita ambil lah wudu. Kerana tidaklah haram, tapi makruh saja. Sebaik-baiknya berwudu, tapi kalau tidak berwudu tidak mengapa. Cuma iqamah amat-amat ditekankan dalam keadaan wudu. Sebab iqamah lepas tu nak terus sembahyang. Tapi masih tidak mensyaratkan. Hanya sunnah saja. Tahu waktu, yakni tahu bahawa ia telah masuk waktu. Tahu ni banyak cara lah. Boleh jadi dengan cara dia tahu sendiri. Dia ada set masa dalam jam. Dia boleh tengok Syekh Google. Dia boleh tengok takwim. Macam-macam mekanisme atau instrumen untuk dia tengok lah macam mana cara nak masuk waktu. Ataupun boleh jadi dia diberitahu oleh orang lain. Tak apa juga. Kerana Nabi SAW ada muazzin dia seorang lagi. Nama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia azan pada waktu subuh. Waktu yang kedua.
Waktu subuh yang pertama kebiasaannya Bilal bin Abi Rabah azan. Waktu subuh yang kedua kebiasaannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia buta. Macam mana dia tahu? Dia beritahu kepadanya, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, anna ibna Ummi Maktum lam yu'azzin hatta yuqalu lahu asbahta. Ibnu Ummi Maktum dia tidak azan subuh melainkan setelah diberitahu kepadanya telah masuk waktu subuh. Dia tak nampak, macam mana dia tahu? Orang beritahu. Tak kisahlah, as long as dia tahu masuk waktu. Jadi kalau dia tidak tahu masuk waktu, dia kena pastikan dulu, kerana syarat sah azan masuk waktu. Ya. Dan masuk waktu tu kalau dia tahu, itu lebih baik dan lebih digalakkan. Mana orang beritahu atau dia tahu sendiri, ya. Azan secara berdiri juga disepakati oleh para ulama, hatta telah diijma'kan oleh Al-Imam Ibn Munzir dalam bukunya Al-Ijma'. Ajma'u ala anna minas sunnah ay yu'azzina al-mu'azzinu qa'iman wa farada Abu Sa'ud faqala yajlisu min ghairi illah. Ijma', sepakat para ulama, azan digalakkan berdiri, ya, melainkan jika ada illah. Al-Imam Abu Sa'ud saja yang kata duduk pun boleh juga walaupun tidak ada keuzuran. Tapi majoriti kata tak boleh duduk, hendaklah berdiri melainkan jika ada keuzuran. Tapi kalau dia duduk makruh, ya. Tapi ada juga sebagai ulama mensyaratkan berdiri. Umpama Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai tak silap saya juga mensyaratkan berdiri. Jika dia azan secara duduk maka tidak sah azan. Adalah yang mensyaratkan begitu, tapi majoriti tidak mensyaratkannya, hanya mensunahkan sahaja. Dan of course lah ada hadisnya di mana Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, qum fa'azin bis salah." Wahai Bilal, berdirilah dan azanlah untuk salat. Ya, hadis Bukhari. Sementara hadis Abdullah bin Zaid yang mana dia mimpi tengok malaikat. Malaikat itu nazala minas sama', turun daripada langit, jaza qama ala jazmi ha'itin. Dia berdiri di atas suatu dinding. Berdiri juga. Dan itu diriwayatkan dalam Musnad As-Saraj, ya. Dan hadis Abi Daud juga, tak silap saya. Ada riwayat malaikat tu dia qama ala jazmi ha'itin. Dia berdiri di atas sebuah dinding, sebuah tempat lah, dia berdiri situ. Azan tempat tinggi, ya. Bilal bin Abi Rabah dia sering azan di atas sebuah rumah perempuan daripada Bani Najjar. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Urwah bin Zubair, ya, di mana katanya kana baiti atwal baitin fi haulil Madinah wa kana Bilal yu'azzin alaihi al-fajr. Ya, kata perempuan itu diriwayatkan oleh Urwah, kana baiti atwal baitin haulan Madinah wa kana Bilal yu'azzin alaihi al-fajr. Kawasan masjid rumah aku lah rumah yang paling tinggi sekali, dan Bilal azan di atas rumahku pada waktu subuh. Ya. Pasal zaman dulu tak ada menara, naik atas rumah tu azan tu kat bumbung kot. Ya. Tapi sejak zaman kebelakangan, mari kerajaan-kerajaan Islam Abbasi, Amawi, masjid sudah dibina menara-menara yang tinggi. Panjang naik atas menara, azan kat atas menara, ya. Kalau ada 4 menara, 4 azan. Gila-gila, ya. Kerana nak tausilus saut, nak sampaikan suara supaya lebih jauh azan itu kedengaran. Menghadap kiblat sama juga, ya, digalakkan. Ajma'u ala anna minas sunnah tustaqbal. Macam kata Ibnu Munzir, ajma'u ala anna minas sunnah an tustaqbal al-qiblah bil azan. Telah ijma' dan sepakat para ulama bahawasanya digalakkan menghadap kiblat ketika azan, ya. Kerana hadis yang samalah hadis Abdullah bin Zaid tu, malaikat tu istaqbal al-qiblah, dia menghadap ke arah kiblat. Masuk jari ke telinga, ini jelas sekali. Dan sepakat para ulama semasa azan digalakkan memasukkan jari kita ke dalam telinga, ya.
jari telunjuk ke, jari tengah ke, yang bersesuaian lah. Kerana Bilal bin Abi Rabah ketika dia azan, memang dia memasukkan jari ke dalam telinganya, seumpama yang diriwayatkan oleh Abi Juhaifah dalam Sunan Abi Dawud, "Ra'aitu Bilal yu'azzin fayutbi'u fahu hahuna wa usbu'ahu fi uzunih." Aku lihat Bilal azan, mulutnya bergerak-gerak dan kedua jarinya di dalam telinganya. Masuk jari. Mana-mana jarilah. Dua jari ke, satu jari ke, jadi masuk jari dan lubang telinga. Untuk apa? Untuk ablaq fi saut, untuk nak menguatkan suara. Ya. Dan kata Ibnu Saimin, selain daripada nak menguatkan suara, dalam bukunya Asy-Syarhul Mumti', liyarahu man kana ba'idan hatta ya'lam annahu yu'azzin, supaya orang yang jauh dapat melihatnya dan dia tahu bahawa orang itu sedang azan. Ini kontek-kontek dululah ya, tak ada speaker kan, orang tak tahu dia azan. Jadi kalau dia tak tangan kat telinga, oh ni tengah azan ya, jadi orang tak kacau lah dia. Awal waktu, samalah dalam konteks amanah tadi, digalakkan awal waktu. Kalau lewat sikit makruh. Saya dah baca hadis Jabir bin Samurah ya. Ada sunnah yang lain lah ya, yang saya tak masuk di sini. Sebenarnya ada banyak lagi tu. Berpaling ke kiri dan ke kanan ketika azan, itu juga satu sunnah yang disepakati oleh para ulama. Cuma mereka berbeza kaifiat saja. Juga merujuk kepada hadis Abi Juhaifah, hadis yang sama. Tadi dia meriwayatkan, aku tengok Bilal, dia masuk jari dalam telinga. Ada riwayat yang lain, jugalah Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah. Aku lihat Bilal, dia azan dan dia memaling-malingkan kepalanya ketika dia berkata, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Cuma ulama beza pandangan macam mana nak buat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada 3 cara. Pertama, kita paling ke kanan untuk kedua-dua hayya 'alas salah, paling ke kiri untuk kedua-dua hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah. Jangan pandang ke depan. Duduk situ. Hayya 'alas salah. Bawa balik ke depan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bawa balik ke depan. Sekali ke kanan, 2 azan, hayya 'alas salah. Sekali ke kiri, hayya 'alal falah. Ya, itu satu cara. Cara yang kedua, hayya 'alas salah. Balik depan. Hayya 'alas salah, balik depan. Hayya 'alal falah, balik depan. Hayya 'alal falah, balik depan. 2 cara. Yang ketiga, hayya 'alas salah ke kanan. Hayya 'alas salah ke kiri. Hayya 'alal falah ke kanan. Hayya 'alal falah ke kiri. 3 cara itulah setahu saya. Bolehlah mana-mana nak buat. Yang yaltafitu yaminan wa shimalan. Pasal dalam hadis Abi Juhaifah tak dinyatakan macam mana cara dia berpaling, tapi hanya diberitahu dia berpaling saja. Ya. Yaltafitu yaminan wa shimalan yaqulu hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Dia berpaling ke kiri dan ke kanan, dia berkata hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Macam mana dia berpaling? 3 pentakwilan itu. Boleh buat mana-mana satu, yang mana lebih mudah bagi kita. Lagi disunatkan juga orang yang azan ni orang yang khiyarun nas, di kalangan orang-orang yang baiklah. Khiyarun nas, ada hadis diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah, tapi dia dhaif. La yu'azinu illa khiyar ahadikum. Tidak azan di kalangan kamu melainkan orang yang terbaik di kalangan kamu. Khiyar tu kata para ulama, al-hurru wal balighu. Apa satu lagi? Al-hurru wal baligh. Orang terbaik ialah orang yang merdeka, orang yang baligh. Satu lagi apa? Lupa. Maksudnya makruh jika yang azan itu adalah hamba. Iaitu Bilal hamba. Bilal bukan hamba ya. Pasal dia azan tu dia adalah maula, hamba yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq di Mekah dahulu. Jadi sebahagianlah, saya tak, bukan keseluruhan, sebahagian termasuk dalam mazhab Syafi'i, dia mengafdalkan orang itu adalah orang yang merdeka, jangan hamba. Kalau hamba pun tidak ada masalah, cuma amat-amat digalakkan dia merdeka. Yang kedua, dia balik. Budak-budak azan okey, tapi orang yang balik itu lebih baik.
Ada satu lagi khiyar, al-hur wal baligh. Saya tak ingat. Apa lagi? Sunat azan. Ada tanya? Bismillah. Oh, sejuk lah kopi kawan. Bismillah. Oh, sedap kopi. Ada tanya apa-apa? Membaca zikir before azan tak termasuk dalam sunat-sunat azan. Adapun selepas azan ada zikir-zikirnya. Itulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati qa'imah. Ya, kita baca doa atau zikir selepas azan. Adapun before azan tidak ada zikir-zikir tertentu. Tidak kepada orang yang azan, tidak kepada orang yang mendengar azan. Yang disunahkan, yang disyariatkan based kepada nas yang ada ialah after azan, selepas azan, baik kepada orang yang azan, baik kepada orang yang mendengar azan. Baik. Disunatkan azan 2 kali untuk solat subuh. Dulu saya dah nyatakan syarat sah azan salah satu ialah masuk waktu, melainkan subuh. Dan saya dah sebut disunatkan azan 2 kali pada waktu subuh dalam konteks yang sama, ya. Pertama ialah untuk mengejutkan orang untuk bangun. Of course lah sebelum daripada waktu subuh. Dan kedua barulah azan ketika masuknya waktu subuh. Jadi waktu-waktu solat yang lain tak boleh azan, mereka masuk waktunya kerana ia termasuk dalam syarat sah azan. Jika azan sebelum waktu tidak sah. Adapun subuh sah kerana dia ada 2 kali azan. Azan pertama sebelum masuk waktu subuh, boleh azan di pertengahan malam, boleh azan di 1/3 yang akhir, boleh azan di waktu sahur, dan boleh juga azan beberapa ketika sebelum waktu subuh. Dengan tujuan untuk nak iqazun naim, kata al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, menukilkan kalam al-Imam Ibn Ruslan dalam bukunya Subulus Salam, ya. Itu tujuannya, iqazun naim, nak menggerakkan orang yang tidur. Maka terpulanglah lihat kepada kemaslahatan waktu mana yang paling bersesuaian, ya. Dalam mazhab Syafi'i ada 4-5 waktu yang dibenarkan. Boleh belaka tengah malam boleh, ya, 1/3 malam boleh, waktu sahur boleh, sebelum subuh pun boleh, ya. Cuma kalau di pertengahan malam tu bukan hanya nak kejut orang untuk solat subuh, tu untuk nak kejutkan orang qiyamul lail sekali, ya. Terpulanglah tengok yang mana yang bersesuaian, tapi digalakkan azan. Dan hari ni saya lihat tak ada lah, melainkan di 2 negeri saja, di negeri Perlis dan negeri Penang. Negeri lain belum buat lagi, tak tahu bila nak buat, tak tahu. Tapi dia pun pasal mengaji, ya, ganti kepada azan. Jadi sebelum subuh boleh azan 2 kali, dan azan yang pertama tu kata as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ya, adapun azan yang kedua tak perlu lagi kata as-salatu khairum minan naum, kerana as-salatu khairum minan naum ialah lafaz untuk nak kejut orang daripada bangun tidur. Baca Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata azan yang pertama saja sunat kata as-salatu khairum minan naum, azan kedua tidak disunatkan kita kata as-salatu khairum minan naum, ya. Yang kedua disunatkan tasbih pada azan subuh. Tasbih itu as-salatu khairum minan naum lah, dalam konteks yang sama, ya. Disunatkan jawab azan. Jawab azan ni maksudnya bila kata Allah Akbar, Allah Akbar, kita kata Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Kata Umar Al-Khattab, kata Rasulullah dari Bukhari, idza qala al-muazzin Allah Akbar, Allah Akbar, faqala ahadukum Allah Akbar, Allah Akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa qala asyhadu anna Allah, thumma qala asyhadu anna Muhammadan rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadan rasulullah, sampai akhir. Wa idza qala hayya 'alas salah faqala la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Wa idza qala Allah Akbar, Allah Akbar, qala Allah Akbar, Allah Akbar. Wa idza qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhala al-jannah, ataupun wajabat lahu jannah. Itu dia menjawab azan. Bila kata begitu, kita kata begitu. Bila kata begitu, kita kata begitu, ya. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Bila kamu dengar muazzin, kata macam dia kata. Hadis Abu Sa'id juga dalam Sahih Bukhari atau Muslim, idza sami'tumun nida
Faqulu misla ma yaqulul muazzin. Bila kamu dengar azan, kata macam muazzin kata. Ya. Ambil daripada awal sampai akhir. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Ya. Ujung tu pun sama, la ilaha illallah, tak payah tambah Muhammadur Rasulullah, tak payah. Kerana kita disunatkan, disyariatkan exactly kata macam muazzin kata. Ya. Jadi itu disebut sebagai jawab azan. Bila kita jawab macam tu, maka kata Nabi wajib baginya syurga. Ya. Dan di samping doa-doa yang lain, disunatkan doa selepas azan. Itulah Allahumma rabbah zina wa titamah wa salatil qa'imah. Tapi sebaik-baik sebelum itu selawat dulu. Kerana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, Nabi kata bila kamu dengar azan, jawab macam dia kata, iza sami'tumu al-muazzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya. Bila kamu dengar muazzin, kata macam dia kata, lepas tu selawat. Lepas tu baru kata Allahumma rabbah da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'as maqaman mahmudan allazi wa'ata. Baru jawab tu. Ya. Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya. Bila kamu dengar azan, jawab macam muazzin jawab atau muazzin kata, selawat pada aku, kemudian summa saluli alwasilah, minta wasilah. Masuk tadi lah Allahumma rabbah zidna wa tamma salatil qa'imah sampai habis ya. Faman sa'alali alwasilah halat lahu syafa'ah. Siapa-siapa yang minta wasilah, wasilah ni satu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Nabi kata mudah-mudahan akulah orangnya yang akan duduk di tempat itu. Jadi mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala mendudukkan aku di tempat itu. Itu dia panggil wasilah. Dan siapa yang minta wasilah kepada Allah untuk aku, Nabi kata halat lahu syafa'ah. Setengah riwayat halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Itu kelebihan dia lah. Jadi kita baca itu. Kemudian digalakkan kita doa lah, apa-apa doa. Doa la yuradu baina azan wa iqamah. Dan hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik, doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Jadi boleh doa apa saja. Cuma dalam setengah riwayat yang lain, sahabat tanya, kaifan nad'u ya Rasulullah, apa kami nak doa? Nabi kata sallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Mintalah keafiatan daripada Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kita baca macam muazzin baca, lepas tu kita selawat pada Nabi, kemudian kita Allahumma rabbah zidna wa salatil qa'imah, kemudian kita minta afiat. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Minta wahai Allah bila aku keafiatan di dunia dan di akhirat. Lepas tu mintalah doa apa saja. Dan waktu itu dia termasuk waktu yang mustajab lah. Dilarang solat ketika iqamah. Dilarang keluar masjid apabila azan. Nah, ini di sisi majoriti para ulama, bila dah azan, dimakruhkan kita keluar daripada masjid. Ya. Melainkan jika ada keperluan atau keuzuran tertentu. Keluar nak meludah masuk balik tak apa. Ni keluar terus meninggalkan masjid, itu amat-amat makruh sama sekali. Keluar tu makruh dah. Keluar meninggalkan tanpa apa keperluan, itu amat makruh sama sekali. Kerana Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan dan Sunan Abi Dawud daripada Abi Sya'sad, masa azan ada orang keluar, Abu Hurairah tengok je. Ya. Dan selepas itu Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Sebab itu ulama memakruhkan di atas hadis berkenaan. Sebagai ulama tidak memakruhkan, dia makruh bila iqamah saja. Ada juga ya. Sebab iqamah sudah waktu solat. Adapun azan dia lapang. Itu kalau tak ada apa-apa keperluan lah. Tapi kalau ada keperluan atau keuzuran-keuzuran tertentu, maka tidak makruh sama sekali. Jika jamak solat disunatkan azan pada solat pertama dan hanya iqamah pada solat kedua. Nabi SAW jamak ketika haji di Arafah dan Muzdalifah. Solat pertama seumpama diriwayatkan oleh Jabir dan Sahih Muslim, Nabi azan, kemudian Nabi iqamah sembahyang zuhur. Kemudian sembahyang kedua Nabi hanya iqamah saja. Maghrib Isyak pun sama, Nabi azan, kemudian Nabi iqamah sembahyang maghrib. Untuk Isyak Nabi iqamah saja. Ya. Macam kalau kita nak musafir lah, kita nak musafir, nak jamak takdim, azan dulu, lepas tu qamat sembahyang zuhur, lepas tu qamat sembahyang asar. Maghrib kampung buat benda yang sama. Kalau kita buat jamak takhir pun sama.
azan, lepas tu iqamah sembahyang zuhur, iqamah sembahyang asar. Ya. Begitu juga kalau sembahyang itu sembahyang qada pun sama. Majoriti ulama menggalakkan azan terlebih dahulu, kemudian baru iqamah. Kalau dia tinggal banyak sembahyang, sekurang-kurangnya 2 waktu, zuhur dengan asar dia nak sembahyang, azan ke tidak. Ulama sepakat disunatkan iqamah, tapi tak sepakat dari sudut azan. Azan ni sunat ke tidak? Imam Syafi'i fatwa lama dia kata disunatkan azan. Itu fatwa dia lama. Kerana dia merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Umrah bin Husain. Dalam satu peperangan Nabi miss beberapa waktu solat. Bukan, Nabi miss sembahyang subuh, dan bila Nabi bangun daripada sembahyang subuh tu dengan para sahabat, Nabi suruh azan macam biasa, kemudian solat sunat subuh 2 rakaat, kemudian qomat selepas itu baru Nabi sembahyang subuh. Dan itu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dia kata disunatkan azan based on hadis yang diriwayatkan oleh Umrah bin Husain. Ada lagi hadis yang lain juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Sama, itu dalam satu peperangan Nabi miss sembahyang, dan Nabi azan iqamah, azan iqamah. Nabi jamak 4 sembahyang waktu itu, Nabi miss 4 solat. Katanya perang Khandaq. Itu pendapat Imam Syafi'i yang lama. Dia kata azan disunatkan. Pendapat yang baru dia kata tak sunat azan, iqamah sahaja. Kerana dalam Sahih Bukhari Muslim ada riwayat yang lain daripada Abu Sa'id semasa perang Khandaq juga, di mana Nabi miss sembahyang, Nabi tidak azan, Nabi sekadar qomat saja. Iqamah sembahyang zuhur, iqamah sembahyang asar, iqamah sembahyang maghrib, iqamah sembahyang isyak. 4 solat Nabi tertinggal pada waktu itu. Jadi kerana ada perbezaan nas, jadi ada. Tapi setahu saya majoriti kata digalakkan azan. Kalau kita lihatlah, ya, untuk sembahyang-sembahyang qada. Habis azan ni. Ada soalan? Ada soalan berhenti dah isyak pun. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Apa kita nak jawab? Sebenarnya yang biasa kita dengar, kita jawab aqamaha wa adamaha, betul? Aqamaha wa adamaha. Ya. Ada hadis itu, tapi sebagian ulama kata tidak sahih. Jadi menggalakkan kita kata macam muazzin kata saja. Muazzin kata as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Jawab sama macam dia. Muazzin kata as-salatu khairun minan naum, kita kata as-salatu khairun minan naum. Tapi kalau kita nak kata aqamaha wa adamaha pun tidak salah. Sama macam kes hayya 'alas salah, hayya 'alal falah lah. Kita ada 2 option. Kita boleh kata macam muazzin kata, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Data umum hadis Abu Sa'id dan juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dan kita boleh juga kata la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, seumpama riwayat Umar Al-Khattab yang setelah saya baca tadi. Jadi nak baca la haula wala quwwata illa billah pun boleh, nak kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah macam muazzin pun boleh. Kerana ada 2 riwayat itu. Tadi pun sama, as-salatu khairun minan naum, kita boleh kata macam muazzin kata. Data umum hadis Abu Sa'id dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kita boleh juga kata aqamaha wa adamaha kerana ada riwayatnya, tapi dia tidak sahih. Tapi nak baca tak salah. Hatta Imam Nawawi dalam Al-Azkar memang dia masuk hadis. Dalam Sunan Ibnu Majah tak silap saya. Daripada Abi Hurairah kot. Ya. Kalau supaya kafiah lah. Dia dah habis lah, tapi dia dah ramai itu, boleh tak kita? Tadi kan? Oh, saya tak ulas tadi. Tadi yang ujung tadi ada sebut tu. Mana tadi? Dilarang solat ketika iqamah. Bila dah iqamah memang kita tak boleh solat. Bila dah start qamat tu, kita nak angkat takbir kerana nak sembahyang yang lain. Nak sembahyang tahiyat masjid ke, nak sembahyang qabliyah ke, memang tak boleh dah sebab dah masuk dah nak sembahyang dah tu. Tapi kalau kita tengah sembahyang tiba-tiba qamat, ya. Tengok kita macam mana. Kalau kita baru di awal solat, hentikan solat, masuk kepada sembahyang fardu. Kalau kita baru sembahyang lah, baru tengah baca Fatihah rakaat pertama, ya, ataupun baru rokok, baru kira barulah tu di peringkat awal solat, ya.
Jadi kita berhenti lebih baik. Berhenti semayang, masuk sekali dengan imam. Tapi kalau kita dah masuk rakaat yang kedua, semestilah kalau hujung-hujung habiskan solat. Ya. Itu lebih baik. Kerana Nabi memang ada larang. Nabi kata idza uqimatis solat fala salata illa al-maktubah. Hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, jika sudah diiqamahkan solat, maka tidak ada solat mereka yang fardu. Jadi ulama nak faham macam mana hadis ni. Tak ada semayang terus ke? Kalau ikut Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla, tak ada semayang terus. Qamat saja berhenti masuk semayang. Zahiri kan, ikut teks betul-betul. Nabi kata kalau dah qamat tidak ada lagi semayang. Tapi saya kira sebagai ulama yang lain, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, ialah menghabiskan solat jika semayang kita sudah berada di peringkat ujung. Tapi kalau baru masuk, berhentilah, itu lebih baik. Dan muazzin memang tak ada syarat dia tengok jemaah pun. Dia kalau nak tengok semua orang berhenti semayang sunat, bila dia nak semayang? Kadang-kadang orang yang masuk tu lewat, agak-agak kan, dah 10-15 minit dah tak ada apa-apa, adalah seorang semayang kat belakang sebab dia masuk lambat. Tak apalah, qamat je. Sementara kalau imam dah kata on ya. Ya. Sebab yang nak bawa jemaah ni imam. Kalau imam suruh qamat lah. Sebab tu bila nak qamat kena tengok imam dulu. Nabi pun kata dalam hadis Jabir dan Sunan Abi Dawud, la taqumu hatta tarawni. Jangan kamu bangun melainkan setelah kamu melihat aku. Of course lah, kalau bila nak iqamah dia kena tengok imam. Kalau boleh tanya imam tu, boleh azan, qamat, okey, jalan. Tapi kena raikan jugalah jemaah-jemaah yang solat. Mana jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Tapi kalau nak habiskan semua orang habiskan solat sunat, susah juga. Jadi yang ujung-ujung tu tak apalah, habiskan solat, dia segera masuk semayang. Tapi sepakat ulama, nak angkat takbir Allahu Akbar asyuru' fi solat inda iqamah la yajuz. Nak masuk semayang kerana sebab setelah nak masuk semayang dan keadaan sudah iqamah, baru nak start semayang, itu tak boleh. Ya. Maksudnya iqamah tu imam kena ada dulu baru iqamah kan, betul? Kalau tak ada imam, itu yang terbaik. Ni komat-komat kau cari imam. Mana imam? Lala tak ada imam. Kena pastikan ada imam dululah. ada macam susahnya tu. Kita cari-cari imam. Tak boleh lah macam tu. Mana muazzin tak belajar tu. Dia kena ada imam dulu. Pastikan siapa nak ada imam. Tapi masalah imam tak ada. Imam tak ada. Payah. Muazzin kena lantik dah seorang imam. Imam je okey, cantik qamat. Ini tak mana ada imam, tak ada, dia pun qamat. Lepas tu sibuk tengok mana imam, siapa naik. Sebaik-baiknya pastikan ada imam dulu. Baru dia qamat. Kalau imam tak ada. Imam tak ada. Ada. Kalau dah tak ada imam, nak buat macam mana? Qamat je lah. Pandai-pandai lah kau naik. Dalam sekali bilang. Dalam sekali qamat tu naik jadi imam. Boleh lah, Ustaz? Boleh. Tengok. Imam mengambilan sebaik-baiknya orang yang samalah. Ada sahabat Nabi nama Ziyad bin Haris. Ya, dalam Sunan Ibnu Majah dia azan. Kemudian bila Abi Rabah nak qamat, Nabi kata, "Man azana fa huwa yuqim. Inna akhaka as-suda faqad azana. Man azana fa huwa yuqim." Ziyad bin Haris dia azan bila nak qamat. Nabi kata tadi yang azan sudah, jadi bagi dia iqamah. Sesiapa yang azan dia layak untuk iqamah. Tapi tak salah, itu afdal saja. Itu yang digalakkan. Itu makruh lah kita kata, ataupun tak berapa sunnah lah. Yang sunnah siapa yang azan dia iqamah, based kepada hadis tu. Tapi hadis tu pun dia ada masalah sikit, kesulitan. Tapi dalam banyak hal, benda-benda furuk seumpama ini, kadang-kadang nasa pun dhaif, tapi ulama tetap ambil kira dan dia tetap menggalakkan. Ulama menggalakkan siapa yang azan dia lah yang iqamah. Based kepada hadis itu, walaupun hadis itu sebenarnya dari sudut sana ada pertikaian juga tu. Sebaik-baiknya. Tapi kalau orang yang berasingan, tidak haram dan tidak menyebabkan iqamah tidak sah, tapi makruh lah ya. Ataupun sebagai ulama kata khilaful aula, menyalahi sunnah. Mana tak apa bagus lah ya. Dia kata makruh pun sebab nah tu tidak sahih. Cepat. Ada soalan lagi? Tak ada pisang malam ni ya? Tidak boleh jawab masuk Facebook sambil makan pisang.
Kalau musliman ada jemaah kan? Musliman ada jemaah antara orang pun mungkin memang juga. Boleh azan, boleh iqamah, tapi suara perlahan lah. Tarhan dia tanya Ibnu Mas'ud, hal 'ala al-mar'ati azanun? Faqala al-azanu zikrun. Fa in azana la ba'sa. Azan adalah zikir. Jika dia azan tidak ada masalah. Dalam kurungan azan untuk depa lah. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada, kita semai dulu. Insya-Allah taala aku lakukan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tanya pasal zikir hu. Tak ada hu.